Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Ahli panel dalam sidang hadirin yang dihormati Allah, segala puji kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam menjayakan mini forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel saya yang cantik lagi berkarisma, izinkan saya menerangkan serba sedikit tentang isu yang akan kami kupas, iaitu isu pedofilia. Pedofilia merupakan gangguan psikiatri di mana lelaki dewasa mahupun orang tua mempunyai tarikan atau lebih kepada perasaan seksual terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak yang menjadi mangsa seksual kebiasaannya berusia bawah 16 tahun. Mangsa kanak-kanak mesti berada di bawah usia 16 tahun dan jarak umur antara pesalah mestilah melebihi 5 tahun ke atas barulah dikira sebagai jenayah seksual pedofilia. Seperti yang digempar-gempurkan media sosial dan buah mulut warga tempatan, pedofilia juga merupakan perilaku yang menjurus ke arah penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Sepanjang tempoh 5 tahun kebelakangan ini, isu ini masih lagi mendapat carta tertinggi dalam jenayah tempatan. Amat membimbangkan sekali. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum kita mengupas dan mendalami isu ini dengan lebih terperinci, izinkan saya memperkenalkan kelima-lima ahli panel saya yang rupawan. Panel saya yang pertama merupakan sosok wanita yang berani maju ke hadapan dalam membela nasib kaum wanita dan kanak-kanak di negara kita, iaitu Puan Aisyah, merangkap Menteri Pendidikan Hal Ehwal Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak. Sihat Puan? Alhamdulillah, sihat Cik Moderator yang cantik lagi manis. Alhamdulillah. Beralih pula kita ke panel yang kedua, tidak lain tidak bukan seorang wanita yang berkerjaya dalam bidang pendidikan, iaitu Ketua Jabatan Pendidikan Negara, Puan Balkis. Adakah Puan Balkis berada dalam keadaan yang sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Moderator pula bagaimana? Alhamdulillah, saya masih lagi dalam keadaan yang sihat dan cergas. Baiklah, terima kasih Puan Balkis kerana bertanyakan khabar saya. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel saya yang ketiga, iaitu seorang guru yang manis lagi jelita. Beliau berkhidmat sebagai guru kaunseling di Sekolah Kebangsaan Sentosa, Puan Aina Danirah. Hai Cikgu, bagaimana perkembangan Cikgu pada hari ini? Hai Cik Moderator, Alhamdulillah syukur kehadrat ilahi kerana dengan keizinannya saya masih digunakan kesihatan yang baik pada hari ini. Terima kasih Cik Moderator kerana bertanyakan kabar kepada saya. Baguslah kalau begitu Cikgu. Seterusnya memperkenalkan ahli panel saya yang keempat, iaitu seorang ibu misali kepada kanak-kanak yang berusia 6 tahun, Puan Syurahani. Bagaimana keadaan Puan hari ini? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada pengurus majlis kerana sudi untuk menjemput saya menjadi ahli panel hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, untuk ahli panel yang terakhir, saya bawakan khas seorang warga tempatan yang prihatin dalam forum kita pada hari ini, iaitu Puan Putri. Sihat Puan? Alhamdulillah, sihat Moderator. Usai sudah sesi perkenalan bersama ahli panel kita, berbalik semula pada tajuk utama isu yang akan kita kupas, iaitu isu yang semakin hangat dan menular dalam media sosial tanpa henti seperti air hujan yang menimpa bumi, serta isu yang akan menimbulkan kegusaran pada masyarakat kini, iaitu pedofilia. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sudah sedia maklum bahawa aktiviti yang tidak bermoral yang ini datangnya dari kegiatan rogol, sumbang mahram dan lain-lain. Namun begitu, terdapat beberapa faktor lain yang menyumbang kepada peristiwa hitam ini. Bagi menjawab persoalan saya di sini, dipersilakan Puan Aisyah selaku Menteri Pembangunan. Puan, apakah asbab lain yang mendorong kepada kesalahan seksual ini? Dipersilakan Puan. Baiklah, terima kasih Cik Moderator kerana memberikan saya ruang untuk memberikan hujahan saya pada hadirin sekalian. Bismillah. Pornografi merupakan antara faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan jenayah pedofilia dan merokok ini.
Berdasarkan satu kajian yang telah dibuat di Malaysia pada tahun 2007, 90 orang perogol yang disabitkan telah disoal selidik dan hasilnya menunjukkan bahawa 31.1% daripada mereka melakukan jenayah pedofilia kerana pornografi. Oleh itu, pornografi kanak-kanak adalah satu kesalahan yang sangat dahsyat dan harus dicegah. Faktor lain yang mendorong kepada kes pedofilia adalah sangat berkait rapat dengan penyalahgunaan internet. Penggunaan teknologi yang meluas memberikan ruang yang cukup besar kepada peningkatan jenayah pedofilia ini. Dari satu sisi buruk, kemajuan teknologi hari ini telah menghapuskan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri segelintir manusia dengan menjadikan kanak-kanak masa kerakusan seksual mereka. Mereka mengeksploitasi kanak-kanak yang belum matang dari segi fizikal, mental dan emosi. Data polis mendapati pelbagai aplikasi media sosial digunakan remaja serta kanak-kanak. Antaranya adalah WhatsApp, WeChat, Instagram, Facebook, MeChat, Telegram, Bigo, Messenger, BeeTalk, TikTok dan Twitter menyumbang kepada pelakuan jenayah seksual ini. Faktor kanak-kanak yang belum dan baru memasuki fasa akhir balik juga boleh menyumbang kepada pelakuan jenayah ini. Kanak-kanak ini amat mudah mempercayai anasir luar yang boleh merosakkan mereka. Mengikut kajian, mangsa jenayah pedofilia ialah kanak-kanak di bawah usia 13 tahun. Terdapat kajian menyatakan sekurang-kurangnya kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Kanak-kanak pada peringkat umur sebegini masih belum mencapai tahap kematangan yang sempurna. Malah mereka bergantung sepenuhnya kepada orang dewasa untuk membuat sebarang keputusan yang berkait rapat dengan mereka. Naifnya anak-anak ini, malah dengan tiada pendedahan awal pengetahuan dan pendidikan seks yang betul akan lebih membimbangkan kita. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Aisyah. Sidang hadirin sekalian, begitulah serba sedikit tentang penerangan yang diberikan oleh Puan Aisyah berkenaan aktivis kesalahan seksual yang membawa kepada gejala pedofilia ini. Sungguh menakutkannya. Pernahkah kalian terfikir bagaimana sifat manusia yang melakukan perkara terkutuk ini? Mengapa kanak-kanak yang menjadi mangsa, walhal semua orang tahu bahawa kanak-kanak merupakan insan yang suci dan tidak mempunyai dosa sebelum mencapai umur akhir balik? Bagaimana pendapat Puan Balkis terhadap manusia sebegini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Cik Moderator. Mana-mana izinkan saya untuk menandakan sifat manusia sebegini. Okey, seseorang individu yang mempunyai gangguan psikiatrik di mana orang dewasa maupun orang tua yang mempunyai satu tarikan perasaan seksual terhadap kanak-kanak yang belum balik. Seorang pedofilia sering mentargetkan kanak-kanak sebagai bahan melepaskan nafsu mereka, terutama kanak-kanak yang mempunyai pentalan darah seperti ibu bapa saudara yang terdekat, kerana ketegangan kemahuan dan fantasi seksual terhadap kanak-kanak yang tinggi. Didapati bahawa yang sering menghadapi gangguan pedofil ini mempunyai kesamaan seperti tahap IQ yang rendah. Daripada kajian menunjukkan bahawa lelaki pedofil ini mempunyai tahap testosteron yang kurang. Selain daripada itu, penderaan kanak-kanak oleh orang dewasa atau yang mempunyai gangguan seksual psikiatrik seperti gangguan personality dan penyalahgunaan dadah merupakan faktor risiko untuk memenuhi keperluan pedofilik. Pelaku pedofilia juga didapati menghadapi gangguan psikopatologi yang lain seperti penghargaan diri yang rendah, kemurungan, kebimbangan serta masalah-masalah peribadi yang lain seperti tekanan terhadap pilihan seksual atau tekanan persekitaran. Hal ini disebabkan faktor pengaruh internet dan sosial media dalam pergantungan seksual kanak-kanak yang melampau kerana sering menonton pornografi kanak-kanak yang berleluasa di internet yang dijadikan si pelaku mencari mangsa kanak-kanak untuk dijadikan bahan utama mereka kerana mereka berpendapat bahawa kanak-kanak masih tidak boleh berfikir secara relevan ataupun relatif. Yang faktor kedua merupakan faktor sendiri. Berdasarkan kajian melampau, lelaki yang mempunyai pengaruh media sosial kekurangan nilai moral dan rendah pengawalan diri akan lebih terdedah pada risiko untuk menjadi pedofil. Hal ini kerana mereka mempunyai hobi
melayari laman web yang lucah, tidak bermoral dan tidak mampu mengawal keinginan seksual mereka terhadap kanak-kanak, akan lebih berkemungkinan untuk melakukan kegiatan pedofilia. Kemahuan seks yang tinggi, kekurangan nilai moral dan rendah pengawalan diri dan pengalaman penderaan seksual semasa kanak-kanak dilihat sebagai faktor utama yang membawa kepada kewujudan tarikan seksual terhadap kanak-kanak. Seterusnya merupakan faktor persekitaran keluarga, di mana kajian di Malaysia mendapati bahawa kebanyakan masalah sosial seperti gangguan seksual, rogol, pedofilia, ketagihan internet adalah disebabkan oleh keruntuhan institusi kekeluargaan, kekurangan ilmu agama, pengaruh budaya luar, pengaruh media massa, desakan rakan-rakan dan kekurangan sistem sokongan. Dalam kes pedofilia, terdapat penyelidik yang berpendapat bahawa keruntuhan moral dan kemanusiaan berkemungkinan disebabkan oleh perkembangan internet yang melampau. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Zaman kini bukan lagi seperti zaman dahulu di mana generasi kini semakin berkembang pesat dari hari ke hari. Tidak begitukah panel sekalian? Seperti yang para hadirin mengetahui, sekolah merupakan rumah kedua untuk kanak-kanak. Guru berperanan sebagai pengganti ibu bapa di sekolah. Bolehkah Cikgu Aina memberikan sedikit pandangan cikgu terhadap pergaulan sosial mereka di sekolah dan bagaimana pihak sekolah mengekang isu ini? Baiklah para hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, pada era globalisasi kini, para remaja lebih ramai yang cenderung ke arah pergaulan bebas seperti sosial ini. Hal ini akan menyebabkan masalah kemerosotan disiplin di sekolah iaitu bergantung kepada individu itu sendiri. Masalah kurangnya keimanan dan daya ketahanan diri di kalangan pelajar akan mempercepatkan lagi pengaruh yang tidak baik masuk ke dalam diri pelajar. Sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, pelajar seperti ini bertindak mengikut perasaan mereka tanpa mengira batasan mereka. Meninjau dari aspek psikologi, zaman remaja ialah satu masa yang amat kompleks dan para remaja sering menumpukan perhatian mereka kepada perkara-perkara seperti ketidakpuasan hidup, kesedihan dan perasaan yang tidak difahami oleh orang lain. Selain itu, semua ini dicetuskan oleh hubungan sosial dengan alam sekeliling mereka yang akhirnya memaksa ramai golongan remaja kini cuba bertindak mengikut perasaan tanpa kira ianya mendatangkan kebaikan atau keburukan dan sebaliknya. Akhirnya, lahirlah konflik pribadi yang juga dikenali sebagai krisis identiti kepada golongan remaja yang bermotivasi rendah dan tidak yakin dalam menerima hakikat hidup mereka sendiri. Selain itu, tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin sekalian, pihak sekolah telah memperkasa pendidikan seksual sejak di peringkat awal lagi ya puan-puan sekalian. Apa yang saya maksudkan ini adalah pendidikan seksual telah pun wujud di sekolah melalui subjek pendidikan kesihatan, reproduktif dan sosial, iaitu yang merentasi beberapa mata pelajaran termasuk pendidikan jasmani dan kesihatan, bahasa, sains, biologi, pendidikan Islam serta pendidikan moral. Di samping itu, ini adalah usaha daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang harus dipuji serta digalakkan. Namun para hadirin sekalian, tentunya pelaksanaan ini harus dinilai dari semasa ke semasa. Selain itu, saya sebagai guru haruslah bersedia dalam menerima beberapa soalan yang bakal timbul semasa pelaksanaannya. Antaranya, soalan adalah seperti sejauh manakah kandungan relevan dan sesuai dengan latar belakang serta umur pelajar. Yang kedua, bagaimanakah impak dan kesan daripada subjek tersebut. Dan yang ketiga, adakah guru-guru yang mengajar pelajar diberikan latihan yang mencukupi? Baiklah tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin sekalian, mari kita melihat kepada pertambahan kes rogol atau cabul dalam kalangan pelajar sekolah rendah atau kanak-kanak. Ia mungkin perlu dimulakan di peringkat prasekolah lagi. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin sekalian, saya berpendapat bagi pasangan orang Islam yang ingin berkahwin pula, subjek ini adalah perlu diperkakaskan di dalam kursus pra-perkahwinan. Akhir sekali, tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin sekalian, pada pandangan saya, sikap melihat topik ini sebagai sesuatu yang dikatakan haram yang dibincangkan ini perlulah diubah dengan kadar segera tanpa melengah-lengahkan masa lagi. Lazimnya, ia haruslah dibincangkan dengan lebih terbuka dalam suasana yang matang serta aman. Sebaliknya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika tidak membincangkan mengenai hal ini,
Mereka akan belajar daripada enjin carian internet iaitu seperti Google atau di media sosial. Malah, ini sudah tentunya akan lebih membingungkan kita lagi ya para tuan-tuan serta perempuan sekalian. Baiklah, setakat ini sahajalah perkongsian daripada saya mengenai pergaulan sosial terhadap pelajar sekolah rendah atau kanak-kanak. Saya serahkan kembali kepada Cik Moderator kita iaitu Cik Azmira Elina. Terima kasih cikgu atas infonya. Sungguh pun begitu, dunia persekitaran sangat menakutkan pada masa kini. Seperti yang tular baru-baru ini di media massa di mana seorang kanak-kanak perempuan telah menerima sepucuk surat dari teman sekelasnya. Bukan surat biasa ya para hadirin sekalian. Surat tersebut mempunyai unsur lucah dan menimbulkan kemarahan pada masyarakat setempat. Menurut Puan Hani, pentingkah penggunaan peranti elektronik pada kanak-kanak? Adakah umur kanak-kanak yang seusia dengan anak puan layak didedahkan dengan peranti tersebut? Silakan puan. Ibu ini sifatnya mahu melindungi anak serta keluarganya dari ancaman sedemikian. Hati ibu mana yang tidak risaukan dengan keadaan anaknya itu? Berdasarkan pertanyaan Cik Moderator sebentar tadi, kejanggihan teknologi tidak dinafikan kehebatannya kerana ia mempunyai pelbagai manfaat dan kebaikan serta dapat memudahkan segala urusan harian. Semuanya berkait rapat dengan masa penggunaan serta penetapan kandungan yang betul untuk diakses oleh kanak-kanak. Sehubungan dengan itu, tidak dapat dinafikan bahawa gadget juga dapat memberi manfaat kepada kanak-kanak sekiranya didedahkan kepada mereka dengan cara yang betul. Seperti yang dapat kita lihat, teknologi mempunyai kebaikan dan keburukan terhadap perkembangan kanak-kanak. Mari kita lihat salah satu contohnya iaitu pembelajaran operasi. Contohnya, ibu bapa boleh mengajar anak-anak mereka bagaimana untuk mengawal dan menggunakan teknologi dan ini merupakan satu peluang bagi ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak memberi maklum balas menggunakan input mereka sendiri. Selain itu, kanak-kanak dapat memahami dengan mudah sekiranya mereka belajar dengan adanya imej dan video. Jika belajar tanpa animasi video atau imej, mereka akan mengambil sedikit masa untuk memahami bahan pembelajaran, manakala gadget ini juga dapat membantu perkembangan intelektual dan pemahaman kanak-kanak. Tidak lupa juga akan kesan buruk teknologi pada kanak-kanak di mana kanak-kanak menjadi pasif kerana perkembangan kognitif kanak-kanak. Dan juga sosial mereka akan terbantu kerana kurangnya pendedahan dengan dunia luar. Disebabkan oleh kurangnya sosial dengan orang sekeliling, kemahiran komunikasi juga akan terbantu. Permasalahan ini boleh terjadi apabila kanak-kanak didedahkan dengan permainan digital tanpa pengawasan dan kawalan ibu bapa. Selain itu, ia juga menyebabkan kanak-kanak tidak boleh berdikari, contohnya kurangnya pendedahan dengan orang luar maupun dengan dunia luar akan mengganggu kemahiran kanak-kanak. Kanak-kanak akan lebih bergantung kepada gadget untuk menyelesaikan apa-apa masalah yang dihadapinya. Sebagai ibu bapa, mereka hendaklah bertanggungjawab dan bekerjasama dalam mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk menangani masalah ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak supaya tidak memberi kesan yang negatif apabila dewasa kelak. Sebaiknya ibu bapa haruslah menyediakan aktiviti fizikal yang lebih bermanfaat kepada kanak-kanak. Sungguh pun begitu, perkara yang sekecil-kecil inilah perlu dipandang serius supaya mencegah dari berlakunya perkara terkutuk ini. Berdasarkan pemberitahuan Puan Hani sebentar tadi, saya dapat menyimpulkan beberapa isi penting di mana kanak-kanak tidak wajar diberikan kemudahan gadget di usia yang kecil ini. Terlalu banyak keburukan daripada kebaikan yang menanti generasi anak-anak kita pada hari ini. Baiklah, soalan terakhir yang saya akan tujukan kepada Puan Puteri ialah masyarakat setempat sering digemparkan dengan kes pecah rumah, menyamun dan sebagainya. Sebagai warga yang prihatin, apakah tindakan Puan Puteri sekiranya terdengar atau ada kanak-kanak yang datang kepada Puan untuk meminta pertolongan? Bagaimana Puan? Bagi menjawab persoalan moderator, bagi saya, ya, apabila seseorang meminta tolong, kita semestinya haruslah menolong atas kemampuan yang kita mampu. Tetapi untuk kes pedofilia ini, kita sebagai masyarakat yang ingin menolong atas kanak-kanak tersebut, haruslah berhati-hati kerana kemungkinan ada senjata yang membahayakan nyawa
mangsa. Pada pendapat saya, kita haruslah meminta bantuan kepada pihak yang berkuasa, iaitu pihak polis, dengan segera. Kita mestilah siasat apa yang terjadi kepada kanak-kanak tersebut antara kanak-kanak dan pelaku. Kerana kes seksual ke atas kanak-kanak ini adalah kes yang sangat kejam bagi kanak-kanak yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat yang harus bekerjasama untuk mengadakan program tentang pedofilia supaya memberi kesedaran kepada masyarakat yang mengambil mudah tentang pedofilia ini. Selain itu, kita haruslah mengajarkan kanak-kanak untuk mengelakkan diri daripada penjahat seperti berikut. Dengan ini, kita juga dapat mencegah kes pedofilia ke atas kanak-kanak ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kelima-lima ahli panel saya kerana sudi berkongsi maklumat dan pendapat. Diharapnya menjadi ikhtibar kepada para hadirin dan masyarakat di luar sana supaya kita dapat membanteras gejala ini dengan sehabis baik. Menjaga anak kecil merupakan amanah daripada Allah. Oleh itu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melindungi kanak-kanak agar tidak menjadi mangsa seksual dan memberikan mereka peluang hidup yang sihat dan aman. Tahniah diucapkan kepada ahli panel sekalian. Semoga kita dapat bersua pada hari lain pula. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.